Okey. Kemudian Ustaz nak share. Oh, ni ada, ni pelajar ni ada di mana ni sekarang ni? Di rumah ke apa? Atau di college? Rumah. Oh, di rumah. Sekejap eh. Okey, boleh nampak ada slide eh? Boleh nampak slide tak? Boleh. Boleh? Boleh. Okey. Okey, insya-Allah hari ni kita kita sambung lagi. Okey. Okey, minggu ni kita belajar berkenaan dengan falsafah pembelajaran Tarannum Al-Quran Al-Karim. Yang pertama adalah mengangkat martabat Al-Quran Al-Karim. Iaitu orang-orang yang mempelajari Al-Quran adalah sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari daripada Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, Nabi SAW qala khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Daripada hadis ni kita lihat bahawa salafus soleh seperti Imam Abdul Rahman As-Sulami, salah seorang daripada kalangan tabi'in, apabila beliau mendengarkan hadis tersebut, maka beliau duduk di Masjid Kufah di Iraq selama 40 tahun untuk mengajarkan Al-Quran kepada orang ramai. Jadi kita lihat bahawa Al-Imam Abdul Rahman As-Sulami ni dia memahami maksud daripada hadis Nabi SAW. Memahami maksud daripada hadis Nabi SAW ini. Bahawa sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan pula kepada orang lain. Al-Quranul Karim ni diturunkan kepada Nabi SAW daripada Jibril alaihissalam. Diturunkan kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW adalah sebagai orang yang terbaik, sebagai Nabi dan Rasul yang terbaik di kalangan para Nabi. Disebabkan Al-Quranul Karim tu. Begitu juga Jibril alaihissalam. Jadi Jibril alaihissalam yang membawa Al-Quran itu menjadi sebaik-baik malaikat. Malaikat kan ramai.
Ada malaikat Atiq, ada malaikat Israfil, ada malaikat Munkar Nakir, ada malaikat Jibril alaihissalam. Jadi yang membawa Al-Quran itu adalah malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril itu menjadi sebaik-baik malaikat. Kemudian Al-Quran juga diturunkan di dalam bulan Ramadan. Al-Quran juga diturunkan di dalam bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan itu adalah sebaik-baik bulan. Maka Al-Quran itu menjadi sebaik-baik bulan. Khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Disebabkan Al-Quran itu turun di dalam bulan Ramadan, maka bulan Ramadan itu adalah menjadi sebaik-baik bulan di dalam banyak-banyak bulan itulah. Okey. Kemudian malam Lailatul Qadar. Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. Maka malam dalam sebaik-baik malam adalah malam Lailatul Qadar. Sebaik-baik bulan adalah malam Lailatul Qadar. Tadi bulan, ni malam. Oleh kerana Al-Quran itu turun di dalam pada malam Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar itu merupakan sebaik-baik malam di dalam banyak-banyak malam. Nah, itu dia punya dia punya perumpamaannya begitu. Begitu juga jika sekiranya Al-Quran itu ada di dalam jiwa manusia. Begitu juga Al-Quran itu, jika sekiranya Al-Quran itu berada di dalam hati-hati kita semua. Berada pada kita, berada pada pelajar kursus kemahiran tilawatul Quran ni. Kenapa? Apabila Al-Quran itu ada pada anda, maka anda adalah menjadi sebaik-baik manusia. Faham tak? Jika Al-Quran itu ada di dalam hati-hati kita semua, maka kita adalah menjadi sebaik-baik manusia sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi di dalam hadis Nabi. Itu perumpamaan dia. Jadi kita mesti dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Kita mesti dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Jangan kita menjauhkan diri kita daripada Al-Quran. Jadi di dalam bulan Ramadan ni, sekurang-kurangnya kita dapat mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 1 kali. Sekurang-kurangnya. Caranya bagaimana? Caranya Al-Quran tu mengandungi 30 juz. 30 juzuk. Quran tu 30 juzuk. Jadi kita ada 30 hari. Maknanya kita kena baca Al-Quran tu 1 hari 1 juzuk. Ini sifir mudah lah. Sifir mudah. Kita baca Quran 1 hari 1 juzuk. Dalam 1 hari itu terdapat 5 kali kefarduan solat. Dalam 1 hari kita ada 5 kali kefarduan solat. Maka kita bagi 5 lah. Kita bagi 5. 1 juzuk tu mengandungi 10 line. 1 juzuk mengandungi 10 line. 10 line. Kita ada waktu 5 kali. 5 kali solat waktu maghrib, isyak, subuh, zuhur dan asar. 1 juzuk ada 10 line. Jadi 10 line tu bagi 5 kali. Jawapannya 2 helai.
Setiap waktu tu kita baca 2 helai. Sebelum solat 1 helai, selepas solat 1 helai. Cara mudah lah, cara mudah lah. Itu kalau kita boleh buat begitu, insya-Allah maka kita akan dapat khatam Al-Quran selama satu bulan ni. Bagi yang berhajat ataupun yang ingin untuk khatam Al-Quran 1 kali di bulan Ramadan ni. Tetapi bagi mereka yang ingin khatam Al-Quran 2 kali ataupun 3 kali, maka gandalah sikit dia punya bacaan dia. Tu sipir mudah lah bagi yang sukar untuk khatam Al-Quran ni. Bagi mereka yang sukar untuk khatam Al-Quran ni, payah bagi dia tu payah. Dalam bulan biasa tu memang tak khatam dah. Bulan puasa pun tak dapat khatam juga. Kerana barangkali sifat kemalasan dia tu amat tinggi. Jadi kita bagi langkah-langkah bagaimana untuk menyelesaikan masalah untuk khatam Al-Quran ini sepanjang bulan Ramadan. Okey, baik. Dalam satu hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim, qala Rasulullah SAW, maksud daripada hadis ini, tidaklah satu-satu kaum itu berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran serta mempelajari di antara sesama mereka, melainkan diturunkan ketenangan ke atas mereka. Mereka dilempahi dengan rahmat, dipayungi dengan para malaikat dan sentiasa mengingati mereka yang selalu berada di sampingnya. Dan barang siapa yang amalnya lambat, tidak akan disegerakan nasabnya. Jadi hadis ni hadis yang sangat terkenal lah. Di mana orang yang berkumpul di rumah Allah SWT mempelajari Al-Quran itu akan diberikan ketenangan jiwa mereka. Akan dilimpahi dengan rahmat kepada mereka. Dan akan dipayungi oleh para malaikat. Nampak? Hadis ni hadis yang sangat terkenal. Apabila kita membaca Al-Quran di rumah-rumah Allah ataupun di masjid, akan diberikan ketenangan. Jadi Al-Quran ini, kalau kita baca Quran ni, akan diberikan ketenangan. Sebab apa? Sebab ramai di kalangan kita pada hari ini tidak diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi caranya macam mana? Caranya hendaklah kita membaca Al-Quran, sentiasa membacakan Al-Quran Al-Karim. Dan kalau boleh kita baca Al-Quran Al-Karim tu di surau ataupun di masjid. Dan insya-Allah kita diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia baca Quran dengan baca buku ni lain. Baca Quran ni dengan baca buku lain. Baca Quran ni kalau kita tengok kalau orang tu dia dalam keadaan kekusutan dalam keadaan kebimbangan, kita lihat, maka dia tidak boleh membaca Al-Quran. Kita tengok kalau dia dalam keadaan serabut, dia tak boleh baca Quran bagi mereka yang dalam situasi demikian. Nak bagi tahu kata Al-Quran ni adalah sebagai rahmat, sebagai sifat dan rahmat bagi sekalian alam. Sebab tu kalau kita lihat, orang yang ada penyakit hati ni, orang yang ada dalam hati dia penyakit hati kita panggil, dia orang tak boleh baca Quran ni. Dia orang tak boleh baca Quran. Kalau baca Quran nanti dia akan tersangkut-sangkut bacaan dia. Kemudian jika terdapat iblis atau terdapat syaitan dalam tubuh dia, bila kita membacakan ayat-ayat Al-Quran ke atas diri dia, maka akan
akan kelihatan dalam pada diri dia tu uh, keadaan ataupun situasi yang di luar daripada kawalan diri dia tidak dapat mengawal diri dia. Boleh. Jadi dalam 3-4 hari lepas sebelum awal masuk Ramadan, ada beberapa orang pesakit yang datang ke rumah ustaz ni untuk berubat. Dia datang rumah ustaz ni, dia berubat. Yang nak berubat tu sebenarnya suami dia. Isteri anak-anak dia pun ada kat tepi, di tepi suami dia. Jadi bila ustaz berubat suami dia tu, ustaz baca ruqyah di badan ataupun di kepala suami dia tu, tiba-tiba yang ada penyakit itu bukan suami dia. Yang ada penyakit itu isteri dia. Jadi ustaz baru saja membaca surah Fatihah. Baru saja meruqyah surah Fatihah. Tapi tiba-tiba isteri dia pula yang yang mengalami keadaan yang menjerit-jerit lah, keadaan menjerit-jerit. Tu nak sebut mengatakan bahawa efek ataupun kesan daripada pembacaan Al-Quran kepada mereka yang mempunyai penyakit. Tak kira lah sama ada penyakit rohani ataupun penyakit jasmani, bila kita bacakan Al-Quran itu dengan keadaan yang penuh yakin, insya-Allah maka akan dapat menyembuhkan. Oleh kerana itu Al-Quran menjelaskan bahawa Al-Quran itu adalah merupakan syifa dan rahmat bagi semua makhluk. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Tu. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan tidaklah kami turunkan Al-Quran ini melainkan adalah untuk memberi syifa, kesembuhan dan juga rahmat kepada sekalian. Tapi kena baca dengan yakin lah. Baca dengan yakin. Nak datang keyakinan tu mesti belajar, mesti beramal. Mesti yakin, mesti belajar dan mesti beramal. Dengan selama tempoh yang tertentu. Selama tempoh yang agak lama lah. Tempoh yang agak lama. Kalau 2 hari, 3 hari tak jadi. Benda ni dia kena tulis zaman. Panjangnya masa. Boleh Jadi kalau pelajar UKM ni biasa ustaz buat. Ustaz ubatkan mereka biasa. Di kolej-kolej kadang tu ustaz datang kan. Ustaz pergi dekat kolej-kolej. Ada kes-kes yang melibatkan melibatkan histeria, ada kes-kes yang melibatkan gangguan jin, gangguan iblis dan sebagainya. Selalu ustaz buat ruqyah di kolej anda tu. Kalau di Fakulti Islam tu banyaklah. Kadang ada juga pelajar yang kena, kadang ada juga pensyarah pun yang kena pun ada. Kadang-kadang staff pun ada yang kena walaupun dah bekerja berkhidmat di Fakulti Islam, namun tetap masih lagi ada penyakit-penyakit yang disebutkan tadi. Yang kedua, meningkatkan syiar, meningkatkan syiar Islam. Meningkatkan syiarnya. Jadi kalau kita memudayakan Al-Quran ni dapat meningkatkan syiar Islam, menonjolkan ketinggian Islam itu. Ada. Kalau kita memudayakan Al-Quran itu di UKM, jadi terserlah keadaan UKM tu mempunyai pelajar-pelajar yang mendekatkan diri mereka dengan Al-Quranul Karim. Jadi nak berkuliah pun baca Quran dulu, nak study pun baca Quran dulu. Apa lagi? Nak berjalan pun kadang tu baca Quran lagi. Ustaz ni baca Quran kadang tak kira di mana-mana sahaja.
Ustaz baca Quran di mana-mana sahaja. Tak? Kalau tak baca Quran, Ustaz rasa bimbang. Ustaz akan merasa bimbang. Tak? Jadi Quran tu, Ustaz pakai Quran di di apps je, Quran di mobile tu. Jadi Quran rumah Ustaz ni pun banyak Quran ni. Quran riwayat Hafsun ada, pelbagai kiraat ada. Dan sekarang ni Ustaz menjadi imam tarawih di Surau Alam Sari di belakang UKM ni, di Surau Alam Sari. Kalau siapa pernah pergi jalan nak pergi ke Alam Sari tu, dekat GMI belakang dia tu, Ustaz jadi imam di situ. Jadi setiap malam Ustaz akan baca Quran menggunakan riwayat Susi Abu Amru. Menggunakan riwayat Susi Abu Amru. Jadi Susi Abu Amru ni ada sedikit perbezaan dengan Hafsun. Contohnya pada perkataan Ar-Rahim kan. Kalau Hafsun dia baca macam ni. Kalau Hafsun dia baca Ar-Rahmanir Rahim. Gitu. Maliki Yaumiddin. Dia baca gitu. Tapi kalau Susi ni dia baca macam ni. Dia baca dengan hukum idgham. Contohnya Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Jadi dia masukkan min tu ke dalam min yang kedua. Boleh. Memasukkan min yang pertama itu ke dalam mim yang kedua, itu dipanggil sebagai idgham. Dipanggil sebagai idgham. Manakala pada perkataan Maliki Yaumiddin, Hafsun dia membaca dengan mat. Maliki panjang 2 harakat. Maliki Yaumiddin panjangnya 2 harakat. Tapi kalau Susi Abu Amru dia membaca dengan tanpa mat, dia panggil. Tanpa mat. Maliki Yaumiddin, cepat. Maliki Yaumiddin, cepat. Itu perbezaan dia. Jadi setiap tahun Ustaz akan membacakan salah satu daripada riwayat yang 7 qiraat tu, Ustaz akan membacakan salah satu daripadanya. Kalau macam tahun-tahun sudah, Ustaz membacakan dengan riwayat Warsyun An-Nafi. Warsyun An-Nafi ni dalam surah Fatihah berbezanya dekat Maliki. Kalau Hafsun dia membaca dengan mat Maliki Yaumiddin, tapi kalau Warsyun dia membaca dengan tanpa mat juga. Maliki Yaumiddin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian dibaca Maliki Yaumiddin. Kalau Qalun berbezanya di situ juga. Pada perkataan Maliki dia baca dengan tanpa mat. Maliki Yaumiddin. Pada perkataan mimati, pada perkataan dia panggil pada perkataan silah mim jamak. Silah mim jamak ni yang memberi maksud kamu ataupun mereka. Contohnya alaihim kan, alaihim. Suratal ladzina an'amta alaihim. Him tu merujuk kepada mereka. Jadi Qalun dia akan membaca dengan hukum, dia panggil dengan hukum as-silah. Dia membaca dengan hukum as-silah. Bagaimana bunyi dia? Bunyi dia macam ni. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nampak? Dia akan membaca dengan silah. Jadi bagi para pelajar, pelajari terlebih dahulu riwayat Hafsun dulu. Pelajari terlebih dahulu riwayat Hafsun yang lebih utama untuk anda.
Carilah guru, pelajarilah riwayat Hafs dan Asim daripada awal surah Al-Fatihah sehingga akhir surah An-Nahl. Belajar dulu itu, bagi khatam dulu. Sebanyak 30 juzuk. Nah. Mungkin pelajar-pelajar belum melihat bagaimana sanad Quran. Pernah tengok tak sanad Quran ni? Sanad Quran contohnya. Pernah tengok tak sanad Quran ni? Nampak? Nampak tak? Tu nampak? Nampak. Yang di bawah sekali tu nama ustaz. Di bawah sekali tu nama ustaz. Nampak. Guru ustaz tu nama dia Syekh Nabil Muhammad. Nampak? Petak warna kuning tu. Nampak. Lepas tu dia naik atas lagi. Naik lagi. Naik atas lagi sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Nampak. Jadi Al-Imam Abdul Rahman As-Sulami itu ada Jadi Imam Abdul Rahman As-Sulami yang kita baca tadi yang mengatakan bahawa bila dia terdengar hadis Nabi yang mengatakan bahawa sebaik-baik kamu itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran, maka dia tinggal di Kufah untuk mempelajari Al-Quran itu selama 40 tahun. Jadi Abdul Rahman As-Sulami itu di kalangan tabi'in yang petak warna kuning ni. Ini tabi'in ni. Ini tabi'in ni sahabat. Ini sahabat. Ini Rasulullah, ni Jibril. Boleh? Jadi sebaiknya ataupun seafdalnya kita mempelajari Al-Quran itu dengan secara berguru. Bagi khatamlah 30 juzuk. Niatkan begitu ataupun hajatkan begitu supaya kita dapat sekurang-kurangnya menghabiskan riwayat Hafs dan Asim daripada guru kita. Tidak kesemua yang orang ada sanad ni itu dipanggil sebagai sanad Quran. Sanad Quran. Dia satu persatu, dia tak jatuh. Maksudnya kita tahu siapa guru kita. Guru kita, guru kepada guru, guru kepada guru, guru kepada guru, guru kepada guru, sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil tak gugur. Dia panggil guru tu tak gugur. Kita dapat kenal guru tu. Boleh. Itu adalah amanah kepada kita sebagai seorang Muslim. Kemudian falsafah pengajian Islam, falsafah belajar Al-Quran juga, dan membudayakan amalan membaca Al-Quran. Membudayakan amalan membaca Al-Quranul Karim. Sebagaimana Ustaz sebutkan tadilah. Di mana-mana sahaja mesti dalam minda kita ni mesti ada Al-Quran. Nak buat majlis pastikan baca Al-Quran, baca Fatihah sekurang-kurangnya. Kita buka majlis kita dengan membaca Al-Fatihah. Jangan terus kepada agenda dunia dia. Agenda duniawi. Tak kira lah nak buat majlis apa. Tapi majlis yang elok lah. Kalau majlis tari menari tak boleh pula baca Fatihah. Katalah majlis tarian dah. Kita buat majlis tarian kata. Buka majlis kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Jadi tak sesuai. Tak sesuai. Boleh. Jadi buka majlis itu mesti majlis yang bersesuaian lah. Bersesuaian. Jadi kaedahnya macam ni.
Tak, kita baca Quran ni di tempat yang mulia. Kaedahnya macam ni. Kita baca Quran di tempat yang mulia. Kita tak baca Quran nak melangkah ke disko, bismillahirrahmanirrahim. Adakah orang buat begitu? Tak ada. Nak main bola pun orang tak baca lagi bismillah. Ada orang baca. Nak masuk dalam padang main bola tu bismillahirrahmanirrahim. Ada? Ada ke tak ada? Tak juga tak. Pasal dia tak match lagi. Bola tu pun masih tak match lagi. Nak main hoki, baca bismillahirrahmanirrahim. Ada baca bismillah. Tak boleh lagi pasal tak match. Menunjukkan apa tu? Menunjukkan kata permainan itu belum lagi islami. Belum lagi islami. Tak. Awak nak main satu benda tu, kalau boleh baca bismillah, barulah dikira sebagai islami. Kalau tak dapat baca bismillah tu, maknanya permainan tu jauh lagi daripada agama. Mudah je sipir dia. Kalau awak nak apa nama ni? Awak nak baca Quran, awak baca bismillah tak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Boleh baca bismillah. Tapi kalau awak nak menyanyi, ada baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuch hota hai, tum pas aahe. Boleh? Tak boleh. Automatik dia tak masuk. Dia tak terima. Nampak? Nasyid pun begitu juga. Nasyid. Awak, kalau nasyid keagamaan tu boleh awak baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau nasyid aja jenis, yang jenis apa? Yang jenis ala-ala masuk rockers tu. Kalau Raihan okey lagi tak? Senyumlah. Boleh lagi baca bismillah. Itu pun yang bergeraknya hanya di kaki saja. Bukan di badan. Kalau kita baca Quran ni, gerakan kita di badan, di body kita, di tubuh kita. Jadi untuk kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bergeraknya di tubuh. Tu masih lagi match. Maksudnya anggota kita ni, dia panggil anggota jawarih kita ni, anggota kita ni anggota kita ni bersetuju ataupun boleh menerima amalan-amalan itu. Tapi kalau kita nasyid, misalkan kalau nasyid lah, kita nasyid, dia hanya bergetar di kaki saja. Cuba awalnya. Senyumlah. Awal tak buat gitu, mesti di kaki. Iman ada, mesti bergerak di kaki. Cuba buat. Lepas ni cuba awak menyanyi satu, awak tengok bergeraknya di mana? Di kaki ke di tubuh? Kalau di kaki tu maknanya amalan tu dia belum sampai secara kemuncaknya. Faham tak? Cuba awak lepas ni awak cuba bernasyid lah. Contohnya. Iman adalah tengok dia bergerak dia mana? Mutiara. Di tangan pada ada satu, di kaki pada satu. Berarti dia belum lagi dapat menerima. Anggota kita ni belum dapat menerima. Itu cara mudah macam mana kita nak buat perbandingan ataupun kita nak compare sesuatu amalan ini. Tapi kalau kita baca Quran, dia tak boleh bergerak di kaki. Contohnya kita baca. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Di anggota kita yang bergerak, bukan di kaki atau bukan di tangan. Berarti amalan itu adalah amalan yang menyetujui hati kita dengan pencipta. Hati kita ni dengan hubungan hati kita dengan pencipta ni bersetuju, maknanya bersepakat memperakukan amalan itu. Jadi oleh kerana itu maka
dalam kehidupan kita ni, maksud dalam kehidupan kita ni ada benda-benda, ada perkara-perkara yang boleh bersetuju dan ada juga benda-benda yang tidak boleh bersetuju. Dan ada juga benda-benda yang berada di tengah-tengah. Tu jadi kita buat masing-masing kita buat, kita fikirlah, masing-masing kita fikir dan masing-masing kita buat, kita ambil mana yang paling afdal, paling terbaik. Okey dah. Seterusnya menerapkan nilai dan akhlak Al-Quran. Ini Quran kata wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Nabi SAW dalam sebuah hadis Nabi kata, Aisyah kata kana khuluquhul Quran. Kana khuluquhul Quran. Jadi akhlak Nabi itu akhlak Al-Quran. Nabi kan dia pernah terlihat. Terlihat sekumpulan orang yang menyanyi, sekumpulan yang buat nyanyian. Tengok tu Nabi terus berpaling. Tengok tu Nabi terus berpaling. Bukan nak tengok tapi tertengok. Kita ni mana hak sedap dilihat tengok dak. Mana sedap, lagi sedap dilihat, lagi sedap tengok. Kerana sifat manusia itu atau tabiat manusia itu memang dia suka melihat. Dia suka melihat dak. Suka melihat itu, suka melihat ni. Jadi pandangan mata tu pun penting. Pandangan mata tu penting. Dalam Quran kata wala tamshi fil ardi maraha. Kemudian Quran kata lagi dalam surah Luqman tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan anda. Dalam Quran sebut dalam surah Luqman wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di muka bumi ini dalam keadaan yang sombong. Sombong dia. Dia berjalan di dekat bumi ini dalam keadaan yang sombong. Tak boleh juga. Tak boleh juga. Itu bukan sifat Nabi SAW. Jadi dalam banyak-banyak sifat Nabi SAW tu, sifat Nabi tu kan banyak. Jadi kita cuba praktikkan satu-satu. Mana dulu yang kita boleh praktikkan dulu? Cuba dulu. Dalam bulan Ramadan ni, cuba kita praktikkan satu-satu dulu. Mana yang kita rasa mampulah. Contohnya dalam Quran, dalam bulan Ramadan ni kita cuba praktikkan amalan baca Quran dulu sehingga dapat khatam Al-Quran. Itu kita buat yang itu dulu. Kita buat yang itu dulu, yang paling afdal, yang paling mustahab pada masa ni. Supaya hati kita nanti dekat dengan Al-Quran Al-Karim. Okey. Mendekatkan diri dengan Al-Quran. Mendekatkan diri dengan Al-Quran. Tolong dekatkan diri kita dengan Al-Quran Al-Karim. Kenapa? Kerana pada suatu masa nanti, kita akan mencari-cari Al-Quran Al-Karim. Pada satu masa ni. Kalau kita dalam keadaan okey lah. Tapi kalau dalam keadaan kita kesedihan, dalam keadaan kita kebimbangan, dalam keadaan kita ditimpa musibah, ditimpa masalah, dalam keadaan kita berbagai-bagai masalah yang menimpa kita. Pada masa itu kita akan mencari Al-Quran. Jadi oleh kerana sebab itu kita mesti awal-awal lagi dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Tak guna tak apa, tapi pada satu masa nanti kita akan guna. Tak apa, you tak nak guna tak apa pada masa ni, tapi you ada bekalan. Awak ada bekalan dalam diri anda. Dan di antara benda-benda yang menjadi yang dipanggil yang mendinding diri kita, yang
mendindingkan diri kita tu adalah Al-Quran Karim. Yang dinding, terutamanya muda-mudi ni. Pelajar yang muda-mudi ni di usia 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ni, yang macam awak semua ni, akan menghadapi banyak, P.Ramlee kata, cobaan. Akan menghadapi banyak cobaan. Jadi, kita persiapkan diri kita ni dengan Al-Quran. Kita siapkan diri kita dengan Al-Quran. Tak guna tak apa. Nanti satu masa nanti kalau awak nak guna, awak ada Al-Quran tu dalam diri awak. Jadi caranya macam mana? Caranya banyakkan membaca Al-Quran lah. Satu hari tu paling minimum awak baca satu muka je. Satu muka. Ada dalam sabda Nabi SAW. Ada dalam sabda Nabi SAW. Nabi kata, Nabi kata, orang yang tidak membaca sekurang-kurangnya 10 ayat. 10 ayat daripada Al-Quran. 10 ayat tu maknanya satu muka lah. Ni. Contoh ni kan. Contoh ni. Ni. Jadi satu muka ni ayat. 10 ayat lah ni. 10 ayat. Satu muka tu 10 ayat. Jika tidak membaca 10 ayat ataupun satu muka daripada Al-Quran itu, Nabi kata, ditulis sebagai orang yang lalai. Yuktab minal ghafilin. Ditulis, dicatat sebagai orang yang lalai. Maknanya kita semua ni lalai lah. Tak baca Quran satu hari lalai. Pensyarah lalai. Profesor lalai. Menteri lalai. Perdana Menteri pun lalai. Mufti pun lalai. Pasal apa? Pasal tidak membaca Quran satu muka satu hari. Jadi kita buat kerja dalam keadaan lalai. Maksudnya kita buat keputusan dalam keadaan lalai. Kita buat rumusan dalam keadaan lalai. Kita buat gerak kerja dalam keadaan lalai. Pelajar berpersatuan dalam keadaan lalai. Pelajar buat program dalam keadaan lalai. Kenapa? Disebabkan tidak membaca Al-Quran satu muka satu hari. Jadi pelajar-pelajar kalau boleh berada di universiti ni, buatkan program membudayakan Al-Quran ni. Buatkan program tu. Kalau ada di kalangan awak semua yang menjadi presiden ke, menjadi ketua pelajar ke, awak ajarkan manusia tu. Awak dakwahkan orang-orang tu. Ajarkan mereka supaya membaca Al-Quran ni satu muka satu hari. Buat dakwah tu. Maksudnya sebarkan, buat sebaran tu. Buat hebahan itu, buat sebaran itu. Mudah-mudahan kita ni tidak tertulis, tidak dicatat sebagai orang yang lalai. Awak buatlah benda tu, buat. Supaya kita buat tu bukan menunjukkan kata kita ni hebat. Tapi menunjukkan memberikan peringatan bersama. Memberikan peringatan bersama. Mana tahu kan kawan kita ni dia lupa kan. Jadi kita tolong ingatkan dia. Dia lupa, kita tolong ingatkan dia. Maknanya sekurang-kurangnya satu hari kita mesti membaca satu muka. Jadi Quran sebut, sesungguhnya orang yang selalu membaca Al-Quran kitab Allah dan mendirikan solat serta menafkahkan sebahagian daripada rezeki yang dianugerahkan kepada mereka secara diam-diam dan terang-terangan. Maksudnya mereka baca Quran, mereka bersedekah sama ada secara diam, secara senyap ataupun secara terang-terangan. Mereka itu mengharapkan satu perniagaan yang tidak akan rugi selama-lamanya. Jadi benda tu perniagaan tu. Benda tu adalah tijarah, bisnes.
Bukan maksud bisnes itu bisnes yang berduit saja. Bukan maksud bisnes itu bisnes yang kita jual barang, jual apa-apa. Tapi bisnes yang hakiki, bisnes yang sebenar-benarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran adalah membaca Al-Quran dan juga bersedekah. Itu dipanggil sebagai tijarah, perniagaan yang tidak akan rugi selama-lamanya. Nampak? Apabila awak berbicara tentang perniagaan, kelak besok bila awak dah berjaya, bila awak dah ada degree, dah ada kelulusan, ada kelayakan dan sebagainya, maka jangan awak lupa bahawa perniagaan yang disebutkan oleh Al-Quran itu sebenarnya adalah membaca Al-Quran dan juga bersedekah. Ayat ni jelas dia sebut. Tak? Membaca Al-Quran dan bersedekah itu adalah sebagai suatu perniagaan yang tidak akan rugi selama-lamanya. Tidak akan rugi selama-lamanya. Maknanya dapat untung besar lah. Boleh. Dan jangan lupa menyebutkan kalimat ni, dalil ni. Ini dalil yang pasti, dalil yang qat'i. Quran ni dalil yang pasti, dalil yang qat'i. Wajib beriman. Wajib beriman dengan dalil-dalil ni. Wajib beriman dengan dalil-dalil ni. Jangan ada 50-50 lagi. Bisnes ni, bisnes ekonomi, bisnes waringgit, bisnes jual barang. Bisnes yang utama yang Allah sebutnya adalah membaca Al-Quran dan juga sedekah. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamas salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan. Mereka mengharapkan perniagaan lan tabur dan tidak akan rugi selama-lamanya. Tu. Kenapa Ustaz sebut begitu? Kenapa? Kerana daripada situlah, daripada perniagaan, daripada membaca Al-Quran itu dan daripada membaca Al-Quran dan bersedekah itu akan dapat meluaskan rezeki anda. Daripada situ. Daripada dasar itu, daripada asas itu. Maka awak kerjalah apa sahaja, ada Al-Quran dalam diri anda, insya-Allah awak akan diperluaskan rezeki. Diperluaskan rezeki. Yakinlah. Dan perniagaan kita juga berkah, barakah, penuh dengan barakah. Bila kita membaca Al-Quran ni, mana kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Quran sebut, "Fazkuruni azkurkum wazkuruni azkurkum washkuri wala takfurun." Quran kata kalau kamu ingat aku, kalau kamu ingatkan akan aku, kata Allah, aku akan ingat kepada kamu. Gitu. Kalau kita ingat pada Allah, maka kita membaca Al-Quran itu ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita balik. Kita kita bekerja ataupun kita berusaha dalam kehidupan kita ni, kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diperluaskan rezeki. Quran kata wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, mana kita baca Quran bersedekah tu kita bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Wa yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan buka jalan tu. Diperluaskan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki tanpa disangka-sangka. Tanpa disangka-sangka. Jadi yakinlah, berimanlah dengan Al-Quranul Karim. Boleh leh? Okey. Yang terakhir sekali, menjadikan Al-Quran itu sebagai teman hidup. Menjadikan Al-Quran itu sebagai teman hidup. Sebagai teman hidup kita bukan sahaja di dunia, malahan di akhirat kelak. Ini ada dalil, ini ada hadis Nabi ni. Ini ada doa Nabi SAW. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu 'allimni. Itu adalah hadis Nabi SAW.
Cubalah hafal hadis, cubalah hafal doa ni. Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li imaman wa nuran wa Allahumma zakkirni ma nasitu wa 'allimni ma jahiltu. Dan sehingga habis. Kemudian ada lagi doa-doa yang lain lagi. Contoh Allahumma ja'al Qur'an lana fid dunya qarina. Ya Allah, jadikan Al-Quran ni di dunia sebagai teman hidup. Allahumma ja'al Qur'an lana fid dunya, di dunia ni qariba, wa fil qabri mu'nisa, di kubur sebagai teman hidup, wa fil qiyamati syafi'ah, di hari akhlak-akhlak sebagai pemberi syafaat. Wa 'ala sirati nura, di kedudukan as-sirat tu sebagai cahaya. Wa 'ala sirati nurun. Bila kita berjalan di titian sirat tu kan, maka kalau kita lambat tu kita tak ada pahala tu. Kita tidak ada ganjaran, kita tidak ada amalan. Tapi kalau kita bergerak, berjalan cepat, maksudnya kita tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kita bergerak dengan laju, dengan lancar tu mana tidak ada apa-apa masalah. Wa 'alas sirati nuran wa minan nari sitran wa hijaba. Dengan api neraka ni tidak dapat nak menyentuh. Tidak dapat menyentuh kulit kita ni. Kulit kita ni tidak disentuh oleh api neraka. Sebab tu pada bulan Ramadan ni kan selalu kita baca doa yang dalam selepas tarawih tu kita berdoa, kita kata Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar tu. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, lepaskan aku daripada api neraka. Maksudnya api neraka tidak menyentuh kulit orang-orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Nak sebutnya mengatakan bahawa doa mendoakan agar supaya Al-Quran itu menjadikan sebagai teman hidup kita. Bukan setakat kita ni beli Quran saja kemudian letak di atas meja, letak di atas almari dah masuk dalam box, tapi tak pernah dibaca. Jadi lepas ni maksudnya kita jadikan Al-Quran tu sebagai sumber kita, sumber kekuatan dalam diri kita. Tanpa ada Al-Quran tidak ada makna kita ni di dunia ni. Tak ada Quran tidak ada makna. Tak ada makna. Awak berjuanglah apa benda pun dalam dunia ni, kalau tidak ada Al-Quran, tidak ada makna. Tidak ada makna. Di dalam kubur besok, awak nak berkawan dengan siapa? Kalau jadi tak ada kawan dah, dalam kubur besok tak ada kawan dah. Kawan yang sejati adalah kawan yang sahabat yang boleh membantu kita, memberi syafaat kita, ada Quran. Quran tak. Ustaz pernah masuk dalam cerita dulu masa Ustaz di Mesir dulu, Ustaz pernah masuk dalam liang lahat, dalam kubur. Ada sahabat Ustaz, ada kawan Ustaz tu dia meninggal. Ustaz masuk dalam liang kubur untuk semadikan jenazah dia tu. Ustaz masuk dalam dia liang lahat di Mesir ni dia tak sama macam kita di sini. Kita di sini dia gali lubang kubur tu, dia kemudian dia tutup balik dah. Maksudnya dia timbus balik lah. Tapi di negara Arab ni kita masuk macam terowong dalam tu, masuk dalam tu. Jadi kita boleh lihat lah mayat-mayat dalam tu. Maknanya orang mati kita boleh tengok. Jadi kalau kita nak tanam mayat baru ni, kita kena cek satu-satu mayat-mayat yang ada tu hancur ke tidak. Hancur ke tidak mayat, kerangka tu hancur ke tidak. Jadi Ustaz pun cek lah, Ustaz pegang satu-satu, pegang satu. Ustaz pegang ni, tak tahulah jenazah tu lelaki ke perempuan, tak tahu lah. Tapi Ustaz pegang tu dah. Jadi ada yang hancur, ada yang tak hancur. Yang tak hancur tu Ustaz tanya, ni siapa ni orang ni? Dia kata ini adalah hafiz Quran. Dia kata hafizah yang ada satu masa dulu kan yang pelajar Malaysia kan yang meninggal di Mesir tu kerana dibakar
suami dia, isteri dia dan anaknya dibakar. Jadi yang suami dia dibakar, yang isteri juga dibakar. Jadi masa dibakar tu kedudukan mayat tadi tu dia sedang memeluk anaknya dan tangan dia berdoa macam ni. Dia sedang memeluk anaknya, anak yang kecil tu. Kemudian tangan si ibu tadi tu duduk begini, duduk berdoa begitulah. Tapi mayatnya hancurlah sebab dibakar kan. Gitu. Jadi mereka tu adalah hafiz Quran. Mereka tu adalah hafiz Quran. Jadi mayat dia tidak hancur. Di dunia lagi, di kubur lagi, di alam kubur lagi kita boleh lihat bahawa Al-Quran itu memberikan syafaat, memberikan bantuan, memberikan pertolongan kepada sahibu, kepada tuannya. Kita ni tuan ke tak tuan kita ni? Kita ni tuan kepada Quran ke ataupun hamba kepada Quran? Jadi kita cuba belajar macam mana kita menjadi tuan kepada Al-Quran. Boleh. Jadi kita nak jadi tuan kepada Al-Quran ni, kita sentiasa baca Quran lah. Baca Quran, beramal dengan Al-Quran dan sebagainya. Barulah kita boleh jadi tuan. Dia kalau nak tahu kita ni dekat tak dekat dengan Al-Quran ni, setiap masa, setiap hari tu kita ada risau kalau tak baca Quran. Agak-agak pelajar macam mana? Kalau tak baca Quran terasa risau kan tak? Kalau tak rasa risau, belum, tak sampai lagi. Tak sampai maqam dia lagi. Maksudnya hati dan akal kita ni belum sampai kepada Tuhan dia lagi. Jadi kalau kita satu hari ni, aku ni pagi ni tak baca lagi. Kemudian petang pula tak baca lagi, malam pun tak baca lagi. Tak boleh macam ni, aku kena baca. Ataupun kalau dia sibuk sangat pun, dia kata tak apalah, nanti kita akan baca malam. Tak? Tapi kepala minda kita ni sentiasa berfikir untuk membaca Al-Quran. Risau. Tak baca Quran hari ni kita risau. Paling tidak kita mengambil telefon kita. Kita ambil telefon kita, kita baca Quran. Kita risau. Itu menandakan orang itu fokus dia adalah kepada keberkatan hidup. Dia fokus kepada keberkatan hidup. Tapi kalau dia tak fikir masalah Quran, dia tak fikir nak baca Quran tu, dia sudah jauh daripada Al-Quran. Maka dia bukan memilih untuk menjadikan hidupnya berjaya, sukses dengan keberkatan Allah, tapi dengan usaha dia. Nampak? Jadi kita amat bimbang. Kalau dia berjaya, awak berjaya, kita semua berjaya, tapi dengan usaha awak. Kita bimbang kalau kita berfikir begitu. Kita berfikirnya berjaya kita, tak berjaya kita ni semua adalah daripada rezeki yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, bukan daripada usaha kita. Kita kena ingat begitu deh. Takut lari kita punya kepahaman kita tu. Lari kita punya pemikiran kita tu. Takut begitu. Kalau tak begitu tak apalah. Takutnya begitu. Apabila kita anggap berjaya, sukses kita dalam kehidupan kita ni di atas mata-mata usaha kita, maka kita menjadi, dia panggil istidraj. Tahu tak istidraj apa? Istidraj ni maknanya dia menganggap bahawasanya kejayaan kita hasil daripada usaha dia, bukan daripada Allah Azza wa Jalla. Bahaya ni orang macam ni tak? Jadi kita nak hidup dalam keadaan keberkatan. Keberkatan. Walaupun kita miskin, walaupun kita kaya, tapi kita hidup dalam keadaan keberkatan, sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh deh. Jadi setakat dulu pada pagi ini. InsyaAllah kita minggu depan insyaAllah kita akan baca dah. Kita akan baca. Jangan lupa video tu. Video jangan lupa. Mohon hantar kepada Ustaz sebelum hari kami depan untuk episod 1. Boleh?
Mohon Boleh. mohon hantar pada Ustaz sebelum hari Khamis depan. Awak emailkan Ustaz ataupun awak WhatsAppkan Ustaz dalam format yang Ustaz bagi itulah, dalam format guna aplikasi X Recorder. Ustaz tengok ada pelajar yang buat menggunakan aplikasi X Recorder tu, kemudian guna Quran semak Quran yang ada Jakim punya, buka Quran tu, lepas tu install dia punya X Recorder tu, nanti dia akan keluar dia punya gambar, gambar kita tu, gambar untuk dipanggil capture screen. So, lepas tu awak buat dalam bentuk melintang macam ni lah, jangan menegak gitu, awak buat dalam bentuk melintang gitu. Dalam bentuk melintang gitu awak buat. Boleh nak suruh video tu sama semua pelajar. Nanti sebab Ustaz akan uploadkan dalam app tu nanti. Boleh? Ustaz akan uploadkan dalam apps tu nanti. Ustaz akan upload. Jadi awak dah ada semua app dah? Dah ada app dah? Dah. Ada lagi? Ya. Saya punya apps e-learning tu tak boleh nak download. Tak boleh download sebab awak guna Apple. Oh, habis macam mana? Awak guna telefon yang canggih-manggih memanglah. Dia telefon yang cowboy. Telefon yang Android bukan telefon yang Apple punya. Aku tak ada channel Ustaz. Dia memang tak boleh lah kalau sebab dia format APK ni, dia tak masuk dengan Apple. Dah, minta parent beli Android yang 300 je. Yang biasa je. Boleh? Tak. Sekarang telefon sekarang ni dah murah dah. Yang 250 pun banyak. Beli Redmi yang 250 tu pun dalam internet banyak. Ustaz, kalau guna laptop boleh ke? Laptop tak boleh juga sebab dia format APK tu dia untuk Android. Kena pakai telefon juga. Telefon yang biasa-biasa itulah. Ni duk pakai telefon yang 2,000, 2,500, 3,000. Memanglah. Dia sebab aplikasi ni aplikasi yang Ustaz buat bukan dengan guna coding, bukan yang pakai coding yang manual tu, pakai coding yang auto punya. Gitu. Yang mudah-mudah, yang simple-simple je, bukan yang grand punya tu. Boleh? Takkan Apple boleh beli, Orange tak boleh beli. Boleh Yang lain-lain boleh okey tak ada masalah Nanti bila video-video nanti Ustaz akan uploadkan dalam app nanti. Awak boleh tengok, awak boleh belajar pula daripada situ. Awak boleh belajar, kemahiran tu akan meningkatlah, insya-Allah akan bertambah, meningkat insya-Allah. Kemudian beberapa video yang kita cadangkan tu, yang kita setting tu, yang kita set up tu, di situ awak akan compare lah. Video pertama awak baca, tak, suara macam bunyi serigala. Lepas tu next, bunyi macam lembu, sedap sikit. Kemudian next, video yang ketiga tu bunyi macam burung, burung yang orang buat bertanding tu. Kiuk 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 kiuk. Gitu. Mula-mula tu bunyi macam singa. Dah. Lepas tu macam mumbek. Macam kambing bek. Ustaz tak dengar. Ustaz, mak Ustaz. Ustaz, aku juga. Ustaz, tak dengar suara.
Tak dengar Ustaz. Hello. Hello. Dengar. Tadi tercabut kabel tadi. Jadi awak dah buat tim group, nanti Ustaz akan bagi tajuk untuk tugasan nanti awak pilihlah tajuk. Ustaz akan bagi 5 tajuk, Ustaz awak akan pilih tajuk-tajuk tu kita pilih tajuk-tajuk yang berkait dengan keadaan pandemik semasa lah, keadaan pandemik semasa. Okey, setakat dulu pada pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan kepahaman kita bertambah dan juga amalan kita juga insyaAllah bertambah juga. Setakat dulu lah pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.